Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi memberi kita peluang untuk bersama-sama bersiaran secara langsung di alam maya ketika ini dan petang yang penuh keberkatan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, tajuk yang kita akan kupas pada petang ini, pada petang yang penuh keberkatan ini, diberi tajuk sebagai GPS. Bukan secara khususnya berkaitan dengan Global Positioning System, tetapi berkaitan dengan garis panduan profesional Muslim. Profesional Muslim di tempat kerja, profesional Muslim dalam perniagaan, dalam perusahaan, dan juga sebagai individu Muslim. Jadi untuk mengupas tajuk yang telah kita pilih pada petang ini, saya dengan berbesar hati mewakili Asia Consulting ingin menjemput dan mengalu-alukan bersama kita pada petang yang penuh keberkatan ini penceramah kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal Sabran, atau lebih dikenali dengan nama manjanya Ustaz Jeff. Jadi Ustaz Jeff ni saya dah kenal lebih daripada 10 tahun dulu. Saya ingat tahun 2008-2009 begitulah. Daripada ketika itu beliau cuma ada seorang puteri, sekarang ni beliau dah ada 7 orang cahaya mata. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi sedikit latar belakang berkaitan dengan Ustaz Muhammad Rizal atau Ustaz Jeff. Beliau dulu adalah mantan imam satu Masjid Al-Ikhlas di Stesen 13 Shah Alam, dan sekarang ini sebagai imam besar, imam nombor 1 di Surau Al-Munawwarah. Dan beliau juga sangat aktif dalam kerja-kerja dakwah beliau, sering keluar di internet, di Facebook, dan juga di masjid dan surau, dan pengkhususan beliau ialah dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, ulumul Quran. Dan dalam waktu yang sama juga beliau juga seorang yang sangat aktif dalam NGO yang beliau terlibat secara langsung. Beliau terlibat dengan NGO yang bernama ISMA, iaitu Ikatan Muslim Malaysia, di mana Ustaz sendiri adalah sebagai Biro Seni dan Budaya. Baik, Ustaz, selamat datang Ustaz diucapkan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana akan bersama kita petang ini. Baik, untuk membuka gelanggang kita, dahsyatnya kita masuk sedikit sebagai pembukaan berkaitan dengan tajuk GPS kita pada petang ini. Alhamdulillah, sekarang kita dalam kerahmatan Allah berada di bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ada banyak benda yang sinonim dengan Ramadan. Bila cakap pasal Ramadan, kita akan kaitkan dengan puasa. Bila kaitkan dengan Ramadan, kita akan kaitkan dengan Qiyamul Lail. Bila kaitkan dengan Ramadan, kita akan kaitkan juga dengan solat tarawih. Tetapi secara khusus di dalam Al-Quran, Allah menyebut berkaitan dengan Ramadan dengan satu potong ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Baik, itu sebagai pembuka Ustaz. Jadi ini dia GPS kita yang telah pun Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih yang dahulu. Yang sekarang ini GPS yang kita gunakan dalam kehidupan kita dalam bentuk Waze, dalam bentuk Google Maps. Tetapi GPS kita sebagai Muslim telah pun lama ada. Jadi Ustaz, bertitik tolak kita sekarang di bulan Ramadan. Jadi mungkin Ustaz boleh buka gelanggang dengan menceritakan bagaimana kita ni sebagai Muslim nak bersahabat, bukan saja bersahabat tapi juga untuk membudayakan Al-Quran bermula daripada bulan Ramadan ini, supaya kita terus beristiqamah di luar Ramadan nanti. Bukan sekadar Al-Quran sekadar dibaca, tapi pentingnya diterjemahkan dalam bentuk kepribadian dan akhlak kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih bahagia Tuan Haji Narazmi, teman dan sahabat saya, rakan-rakan penonton, teman-teman semua yang menonton pada petang ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Metik ayat yang dibacakan oleh yang bahagia Tuan Haji Narazmi sebentar tadi, surah Al-Baqarah ayat 185.
Di mana ayat ni sering kali dibacakan oleh guru-guru kita ataupun tuan imam ketika masuk saja bulan Ramadan. Kerana inilah dia bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Seperti mana yang dibacakan sebentar tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan padanya Al-Quran. Menunjukkan kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada di bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kerana Al-Quran. Yang pertamanya kita kena tahu bahawa sebaik-baik kitab adalah kalamullah. Al-Quran itu berkait dengan kalamullah. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan kerana di situlah Allah turunkan padanya Al-Quran. Dan sebaik-baik malaikat adalah Jibril alaihi salam kerana dialah yang membawa Al-Quran. Dan sebaik-baik malam adalah Lailatul dan sebaik-baik bumi Makkah kerana bumi itulah yang menerima Al-Quran, dan sebaik-baik umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada umat itulah diberikan Al-Quran, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan tidak pernah sia-sia orang yang bersama dengan Al-Quran. Itu kunci yang pertama. Maknanya siapa sahaja yang terkait dengannya Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemuliaan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Jadi bagaimana kita nak membudayakan Al-Quran itu pada diri kita, mengambil sempena dengan bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, iaitu bulan Ramadan ini. Yang pertamanya ialah kita kena imani Al-Quran. Kena yakin bahawa dialah satu-satunya kitab yang turun daripada Allah sebagai pedoman hidup. Kerana padanya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bagaimana kita mengurus dunia kita bermula daripada lahirnya manusia sehinggalah manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kena iman, kena yakin bahawa Al-Quran itu adalah pedoman kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 121 surah Al-Baqarah. Saya terus cerita tentang terjemahan dia sebab nak baca ayat dia panjang. Jadi Allah berfirman pada ayat 121 surah Al-Baqarah yang bermaksud orang-orang yang telah kami beri kepadanya kitab, mereka membacanya dengan sebenarnya, mereka itulah orang yang beriman kepadanya, iaitu Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar kata Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian itu yang pertama, kena beriman dan yakin Al-Quran itu pedoman. Yang kedua, kita kena baca. Jadi ni bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, padanya juga Al-Quran itu setiap satu huruf Allah akan gandakan sehingga 10 kali ganda. Jadi kita kena mula jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan biasa kita. Budayakan dia menjadi darah daging kita. Seperti mana kalau kita makan dan minum, kalau kita tak makan tak minum, kita rasa lapar, kita rasa tak selesa, kita rasa ada kekurangan. Begitu juga Al-Quran, kita kena jadikan budaya membaca itu sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Kalau kita tak baca Al-Quran sampai kita rasa bersalah. Dan apabila membaca tu dia menuntut untuk kita membaca dengan tajwid, maka tak dapat tidak kita kena belajar tajwid supaya menghasilkan bacaan yang baik. Kerana Al-Quran itu dia bukan seperti kitab-kitab biasa, dia ada tuntutan dan hak-hak yang perlu dijaga, maka kena belajar Al-Quran. Yang ketiga, kena tadabbur. Sebab tu ada di kalangan ulama yang mengatakan termasuk orang yang lalai ialah orang yang membaca tetapi tidak mentadabbur. Sebab tu saya setiap hari kuliah saya 11.30 pagi di laman Facebook saya mengajar Al-Quran 3 T. Iaitu T yang pertama tahsin qiraah, baiki bacaan. T yang kedua tajwid. Sebab itu tuntutan kita baca dengan tajwid. Yang ketiga tadabbur. Supaya kita walaupun setiap hari mungkin 3 ataupun 4 ayat, tetapi kita mengambil istifadah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah untuk mentadabbur. Nak cerita tadabbur pun panjang. Okay. Yang keempat, menghafal dan murajaah. Menghafal dan murajaah. Sebab Al-Quran itu
perlu kita tanam dalam jiwa kita, dalam dada kita dan juga hati, kerana Al-Quran itu ialah nur. Bila kita telah menyimpan Al-Quran nur dalam dada kita, maka ketika itulah dia akan memberikan sinar pada hati kita untuk kita permudah melakukan amal-amal kebaikan. Yang kelima, kena amalkan. Itu adalah tuntutan yang lebih penting. Walaupun baca pun kena, tadabbur pun kena, tetapi yang pentingnya ialah mengamalkan. Sebab Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia itu menjadi ahli tafsir yang faham dengan Al-Quran. Ada satu kisah. Ada masa lagi ke Tuan Haji Azmi? Tentang Ibnu Abbas ni? Boleh ya? Masih lagi. Baik. Ada 3 orang datang jumpa Ibnu Abbas, ya, mengadukan tentang masalah-masalah mereka. Ni Ibnu Abbas ni orang yang Nabi doakan faqih Al-Quran. Okey, cerita. Tengok bagaimana. Orang pertama dia mengadu, dia kata kampung dia kekeringan, banyak tanaman, binatang mati, penduduk pun terancam. Lalu Ibnu Abbas kata istighfar. Orang kedua pula datang daripada kampung yang jauh, minta dia tu supaya dapat ada keturunan, lahir zuriat. Ibnu Abbas kata istighfar. Orang yang ketiga datang mengadukan masalah, kata kekurangan harta dan miskin. Maka Ibnu Abbas jawab istighfarlah. Maka 3 orang tadi merasakan bahawa mereka tu seperti dipermainkan oleh Ibnu Abbas. Lalu dia kata bagaimana mungkin 3 masalah dan engkau beri jawapan yang satu sama, iaitu istighfar. Maka Ibnu Abbas kata silalah buka surah Nuh ayat 10 hingga 11. Kan dalam ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka aku berkata mohonlah ampun kepada Rabbmu, Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya pasti Dia turunkan hujan lebat kepadamu, Dia memperbanyakkan harta dan juga anak-anakmu. Maknanya 3 jawapan daripada 3 orang tadi, jawapannya ialah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir tu Aziz Azmi, yang terakhir iaitu kita kena mengajarkan dan menyampaikan Al-Quran itu kepada orang. Itulah perkara yang kita kena budayakan pada diri kita dan kepada masyarakat tentang Al-Quran, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz pada peringkat permulaan ini. Bila cakap pasal budaya, budaya ni bukan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dia menjadi tabiat. Bila cakap pasal budaya, dia melibatkan ramai orang. Betul. Membudayakan Al-Quran di rumah bermakna melibatkan ahli keluarga. Membudayakan Al-Quran dalam komuniti, melibatkan jemaah-jemaah kita. Jadi melibatkan ramai orang. Jadi tadi Ustaz apabila buka gelanggang mengatakan Al-Quran turun pada bulan yang special, pada bumi yang special, okay, melalui Nabi yang special, juga pada malam yang special, dan yang membaca juga adalah umat yang special. Ustaz lupa nak sebut satu yang special. Yang mengajar Al-Quran ni pula ialah murabbi yang special. Alhamdulillah. Ini saya nak tambah ke sini. Yang mengajar Al-Quran ni ada ramai murabbi. Ada ramai murabbi tapi tak tersetanding murabbi yang berhempas pulas, yang membanting tulang, bekerja siang malam untuk mengajar dan membuat orang faham isi kandungan Al-Quran. Jadi bila penceramah-penceramah atau ustaz-ustaz atau murabbi Al-Quran yang special ini, sudah semestilah mereka ni kadang-kadang ada mereka punya tagline yang menarik untuk menarik perhatian pelajar-pelajar untuk mengikuti kaedah pembelajaran dengan mereka. Saya ambil contoh. Salah seorang imam di Masjid Negeri Shah Alam, Sheikh Abdul Karim. Saya ingat beberapa kali dia sebut, dia kata apa? Dia kata ramai orang beri alasan lidah dah keras nak belajar Al-Quran. Dia punya tagline apa? Dia kata tapi lidah yang sama jugalah bila sampai dekat tembok-tembok ataupun dinding-dinding masjid lembut untuk bercakap pasal orang. Tapi nak belajar Al-Quran lidah jadi keras, tapi nak cerita pasal orang tiba-tiba jadi lembut. Itu Syekh Abdul Karim punya tagline. Tuan guru saya pula Ustaz Rusli Mazain Al-Farqawi, dia punya tagline simple aja. Dia cakap dalam bahasa Inggeris. Dia kata, you may be somebody, but with Al-Quran, you are nobody. Anda mungkin seorang yang berjawatan tinggi, berpangkat besar, tapi depan Al-Quran, Anda Anda tak ada makna, Anda tak ada nilai di depan Al-Quran. Dan Ustaz sendiri, ada juga tagline-nya. Tagline Ustaz ni pun tak kurang juga sentapnya. Ustaz kata apa? Belajar Al-Quran hingga hujung nyawa. Nak bagi lagi sentap, belajar Al-Quran hingga mati. Ustaz, apa yang Ustaz maksudkan belajar Al-Quran hingga mati tu Ustaz?
Terima kasih Tuan Jazmi. Rakan-rakan penonton sekalian, tagline ini saya biasa gunakan ketika kuliah Al-Quran 3T saya, di mana sebenarnya ada pemukadimah dalam tagline tu. Dia kata, saya kata istiqamah, belajar Al-Quran sehingga hujung nyawa. Jadi saya mengambil perkataan istiqamah itu, iaitu itulah merupakan sebaik-baik amalan. Kan seperti mana dalam riwayat mengatakan, sebaik-baik amalan ialah yang berterusan walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi istiqamah itu nak sesuatu yang sangat penting dan susah untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi saya mengajak orang untuk beristiqamah, melakukan amalan berterusan walaupun sedikit. Kemudian dalam tagline juga saya menggalakkan untuk terus belajar bersama dengan Al-Quran. Terutamanya di kalangan ibu-ibu yang dah tua kan. Sebab itu seperti mana alasan-alasannya bagi tadi, saya lebih suka orang-orang tua yang orang kata dah nak mati. Bahasa kasarnya gitulah. Orang tua dah nak mati, baru nak belajar Quran. Saya lebih suka orang yang macam ni. Sebab kita di hujung usia kehidupan kita inilah yang kita kena buat amalan kebaikan. Berbanding masa kecil, belajar Quran, dah tua, dah nak mati, tak nak jauh daripada Al-Quran. Sebab tu saya galakkan orang-orang yang tua dah nak mati ini belajar Quran. Walaupun lidah kerah ke apa, saya lebih seronok dan saya suka dengan mereka. Yang ketiga, mengambil kelebihan masa ni bahawa Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, belajarlah Al-Quran dan ajarkan ia kepada manusia dan berkekalan yang demikian itu sehingga datang kepadamu kematian. Sesungguhnya kata Nabi, jika datang kepadamu kematian padahal kamu berada dalam keadaan demikian, maka malaikat akan menziarahi kuburmu seperti mana orang-orang beriman menziarahi Baitullah. Jadi kita nak, biarlah kita mati sebagai seorang yang bersama dengan Al-Quran, walaupun anak-anak kita tidak dapat menziarahi kubur kita setiap saat, setiap minggu, setiap tahun, tetapi memadai malaikat yang datang mendoakan kebaikan dan keampunan buat kita kerana mati sebagai seorang yang belajar Al-Quran. Sebab tu saya mengajak murid-murid, rakan-rakan, kenalan semua belajar Al-Quran. Ya, kita mati sebagai seorang yang belajar Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kata kuncinya belajar sampai mati itu maknanya istiqamah. Istiqamah dalam memenuhi tuntutan 6 perkara Ustaz sebut tadi, mengimaninya, membacanya, bertadabbur, menghafal dan mengulanginya, mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Baik. Sekarang Ustaz, kita nak beralih soalan kita daripada konteks secara teori kepada bentuk dalam konteks realiti kehidupan. Dan realiti kehidupan yang kita nak sentuh berkaitan dengan Al-Quran ni ialah dari segi konteks kita sebagai pekerja, sebagai peniaga, sebagai pengusaha, bukan daripada konteks kita di dalam diri sendiri dengan keluarga kita. Baik. Tuan-tuan Ustaz yang saya hormati sekalian, yang saya hormati, bila disebut langkah yang kelima tadi, iaitu Al-Quran ni kita kena sampai ke peringkat diamalkan. Jadi maknanya kita nak mengamalkan dan menterjemahkan Al-Quran tu, akhlak Al-Quran tu di tempat kerja. Tapi dia ada dia punya proses, bermula dengan iman, baca, tadabbur semua. Malangnya Ustaz, ilmu Al-Quran ni adalah rezeki. Tidak semua orang mempunyai rezeki yang sama, mempunyai masa yang sama, pendedahan yang sama, kemahiran yang sama untuk baca Al-Quran. Ada di kalangan rakan-rakan kita yang baru nak berhijrah, nak melakukan perubahan dan mula nak berjinak-jinak dengan Al-Quran. Persoalannya ialah dalam kesibukan mereka dia bekerja, tapi mereka juga nak memantapkan lagi ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Dan macam mana Ustaz? Sebab dalam peringkat permulaan ini mereka baca pula merangkak-rangkak. Okey. Kemudian dah datang merangkak-rangkak, baca pula tak faham. Dah lah tak faham nak belajar, malu pula Ustaz. Malu sebab apa? Usia dah lanjut, malu nak belajar. Tapi kita nak menterjemahkan akhlak Al-Quran itu di tempat kerja. Tapi benda asas ni, baca Al-Quran pun tak betul lagi Ustaz. Rasa malu Ustaz. Ya, rasa malu nak belajar, malu. Jadi macam mana Ustaz? Macam mana dalam kita merangkak untuk menikih batu tangga naik ke atas itu, kita masih lagi dapat menterjemahkan akhlak Al-Quran dalam muamalat kehidupan kita seharian di tempat kerja bersama dengan rakan, ketua, masyarakat dan juga dengan pelanggan. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Jazmi, rakan-rakan, sidang penonton, teman-teman sekalian. Yang pertama,
Al-Quran ini untuk belajar, untuk mahir dengannya bukanlah semestinya berlatar belakang pendidikan agama. Ramai orang kata saya bukan latar belakang pendidikan agama, jadi itu menjadikan alasan dia untuk tidak mahir dengan Al-Quran. Sedangkan saya rasa macam Tuan Haji Azmi ni pun nak ikutkan bukanlah dia tu belajar daripada rendah menengah, orang kata jurusan agama kekhususannya kan. Tapi dia tu seorang yang mahir juga, boleh jadi imam. Maknanya syarat untuk mahir Al-Quran ni bukanlah semestinya dia tu basic dia pendidikan agama sampai sekolah menengah. Sesiapa pun boleh mahir dengan Al-Quran dengan syarat dia bersungguh-sungguh ingin belajar dan bersama dengan Al-Quran. Sebab tu ingat, orang yang bersama dengan Al-Quran ni tidak pernah disia-siakan oleh Allah, sama ada dia tu seorang yang memang hebat ataupun orang tu masih lagi bacanya merangkak-rangkak. Baik, sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah meriwayatkan bahawa kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, pandai bacanya, taranumnya, fahamnya dan juga mengamalkan, Allah akan angkat darjat dia bersama dengan malaikat, kedudukan yang cukup mulia. Dan kata Nabi, wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta, dia tu merangkak-rangkak, tergagap-gagap, alaihi syakun, payah, susah menghadapi kesukaran ketika nak membaca, falahu ajran, kata Nabi, Allah bagi dia 2 pahala. Maknanya tak pernah sia-sia. Yang penting ialah kita ada keinginan mahu belajar dan terus bersama belajar membaca Al-Quran. Okey, itu. Kemudian orang yang bagi alasan tak ada masa, malu, kita tanya kepada dia, sebenarnya ramai di kalangan kita rasa malu kalau tak boleh nak berbahasa Inggeris. Tapi tidak malu ketika mana dia tidak pandai membaca Al-Quran. Sepatutnya kita kena rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak saya tengok orang yang cakap Inggeris bukan main hebat, baca surat khabar Inggeris bukan main hebat, tapi baca Quran tak pandai dan dia tak ada rasa malu pun. Sepatutnya kita lebih rasa malu pada Allah sebab tak pandai Quran berbanding dengan yang lain. Jadi bagaimana Quran sebenarnya mengajar setiap kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Dan kita harus berbangga yang pertama menjadi seorang Islam. Kerana Al-Quran mengajar kita menguasai ilmu. Al-Quran mengajar kita menguasai ilmu. Berwawasan, merancang, ikhlas, kuat beribadah, kuat berjihad, bertawakal, menjaga kualiti, menegakkan ihsan, memelihara amanah, dan juga berakhlak serta bersikap positif serta menegakkan keadilan dan lain-lain sifat-sifat positif. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, kuntum khaira ummah, kamu itu adalah sebaik-baik ummah, dalam surah Ali Imran ayat 110. Kita ni adalah umat yang terbaik kerana Allah bagi Al-Quran dan juga kerana kita mengajak manusia kepada kebaikan. Al-Quran itu mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak dan memimpin manusia menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi manusia. Bagaimana untuk Al-Quran yang melahirkan profesional Muslim yang dihormati? Jika yang pertama, apabila dia melaksanakan amanah, dia berintegriti. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 26. Ini cerita perbualan antara 2 orang puteri Syuaib. Ketika mana dia mendapat pertolongan oleh Nabi Musa AS, dia bagi tahu kepada bapak dia, qalat ihdahuma ya abati istajil, wahai bapakku, ambillah dia ni bekerja dengan kita. Sebab apa? Kerana sesungguhnya kata dia, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercayai. Ada perkataan al-amin iaitu amanah, seorang mukmin yang berintegriti. Dan yang kedua al-qawi iaitu kuat dan juga kompetensi. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadi qudwah. Dalam Al-Quran banyak cerita kan, dan juga dalam sirah banyak cerita bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Ahzab ayat 21. Nabi ketika dia menjadi seorang pengembara, ketika dia menjadi seorang usahawan berniaga, ketika mana dia menjadi seorang jeneral dalam memimpin tentera, ketika mana dia seorang dai mendakwah menyampaikan Islam, dan ketika mana dia menjadi seorang pemimpin, dia itu seorang yang berintegriti, seorang yang amanah, seorang yang kuat, seorang yang kompetensi, dan dia layak untuk menjadi qudwah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Panjang ceritanya, tapi kita kena belajar kenali Rasulullah untuk kita contohi Rasulullah. Yang kedua, kena ada produktif, ada ihsan. Dan yang ketiga, kena tingkatkan kualiti kita iaitu itqan, kan? Dalam sebuah hadis
Nah, Nabi SAW ada menyebut bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta, suka kepada seseorang ketika mana dia melakukan sesuatu kerja, ayyutqina, dia akan lakukan dengan penuh tekun, iaitu dengan kerja yang kualiti, dia kata itqan tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Maknanya Al-Quran dalam aspek kehidupan manusia, sama ada sesama manusia ataupun sesama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengajar dan mendidik manusia itu menjadi sebaik-baik manusia, ataupun orang kata manusia yang profesional. Begitulah kalau dia seorang pekerja, dia akan menjadi seorang pekerja yang profesional. Begitulah jawapan saya, Tuan Yazmi. Alhamdulillah. Jadi kata mudahnya ialah tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran, dan Al-Quran mendidik warga pekerja Muslim untuk berintegriti tinggi, untuk menjadi sangat produktif dalam kerja mereka, iaitu berlaku ihsan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengitqankan kerja mereka supaya hasil kerja sangat berkualiti. Alhamdulillah. Baik, sekarang saat untuk warga kerja tu, saya nak skop kecilkan lagi skop perbincangan kita ini ialah berkaitan dengan muslimat. Tidak dapat nafikan, Ustaz mungkin nampak budaya ini bila dibandingkan antara pelajar-pelajar yang belajar Al-Quran ini, sama adalah tajwid ke, taranum ke, tafsir ke, yang lebih ke depan ni gambarnya perempuan. Dan yang menunjukkan kesungguhan dalam belajar ni perempuan, sebab mereka yang rajin mencatat, menulis ni. Baik, sekarang ni kita buat pada konteks muslimat yang bekerja. Mereka ni bekerja, dan dalam waktu sama juga mereka ni ada tanggungjawab yang nak dilunaskan di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Beban kerja di tempat kerja itu dah cukup banyak, dicampur pula dengan beban kerja di rumah. Dan mereka rasa cukup besar beban itu menyebabkan mereka ni tidak punya banyak masa. Dan mereka mengeluh, mereka merintih dan mereka cemburu. Mereka nak belajar, mereka mahu belajar. Cuma masa tidak mengizinkan mereka. Kekangan tanggungjawab itu menyebabkan mereka tak punya ruang yang besar dan fleksibilitas yang tinggi. Mereka cemburu dengan rakan-rakan yang dah pencen awal, boleh pergi kuliah duha. Mereka rasa cemburu dengan rakan-rakan boleh mengikuti kuliah secara online. Mereka tak habis dengan kerja. Kena pula PKP di rumah ni pun sibuk lagi kerja di rumah. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz nak beri nasihat dan juga mencetus semangat baru kepada ibu-ibu, wanita-wanita muslimat yang ingin belajar Al-Quran tapi sibuk dalam dua alam ini, dunia pekerjaan dan juga di rumah tangga. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Yazmi, rakan-rakan sedang penonton. Saya percaya yang menonton ni pun kebanyakan di kalangan ibu-ibu. Maknanya ada masa tu nak menonton. Dan murid-murid saya pun orang kata peratusnya adalah golongan ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu ni bukanlah kata banyak masa sehingga mereka boleh datang ke kuliah. Sedangkan ayah-ayah ni yang laki-laki, suami-suami ni tak datang. Bukan kata mereka tu sibuk, tak juga. Jadi kepada ibu-ibu, percayalah bahawa inilah dia kelebihan yang Allah berikan kepada kalian. Allah nak bagi kalian pahala yang berganda-ganda. Yang pertama, kalau disebut sibuk sangat tu, macam manalah sibuknya tu. Cuba tulis sikit, buat jadual sikit sibuk je tu. Kau buat apa, kamu buat apa, masak, jaga anak, basuh baju, cuba tuliskan tengok. Sibuk dia tu. Dan cuba, sebab yang susun jadual tu ialah kita. Dan cuba kita susunkan jadual kita, selitkan Al-Quran di antara kita punya jadual tu. Kita yang selitkan, kita yang susun jadual kita di antara celah-celah kesibukan kita tu. Dan kita boleh, kalau kita boleh menyibukkan diri kita dengan agenda kebahagiaan dunia, kenapa tidak untuk agenda kebahagiaan akhirat? Kan? Kita susun tu memasak, buat kerja apa semua, itu semua adalah untuk kesenangan dunia kita. Kenapa tidak kita selitkan agenda untuk kebahagiaan akhirat kita? Jadi sebab tu ibu-ibu, jadilah seorang suri rumah yang profesional. Pekerja di rumah yang profesional. Di mana seorang pekerja yang profesional tu dia mesti ada yang pertama, kemahiran mengurus masa. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang cukup famous, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ayat ni, surah ni mengajak kita orang yang beriman untuk mengurus masa. Bahawa masa tu yang pertama
Ramai orang perumpamakan masa tu ibarat emas. Sebenarnya tidak. Masa tu ibarat nyawa. Kalau kita tidak menggunakan masa tu dengan sesungguh, seperti dia telah mencatas nyawa kita dan mensia-siakan kehidupan kita. Yang kedua, seorang pekerja suri rumah yang profesional, dia kena ada kemahiran merancang. Tadi mengurus masa, yang kedua kena pandai merancang. Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar kita bagaimana dalam surah Yusuf ayat 47 sehingga ayat 49 cerita bagaimana Nabi Yusuf mengajar pemerintah Mesir ketika itu untuk mengurus situasi genting ketika mana berlaku nanti musim subur, kemudian musim kemarau. Jadi dalam ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar bagaimana merancang. Jadi pada musim subur tanam, simpan elok-elok sampai musim kemarau. Jadi maknanya kita pandai merancang. Allah mengajar dalam Al-Quran untuk merancang. Itu juga kita kena merancang dalam kehidupan keluarga kita. Merancang masa kita, merancang kebahagiaan untuk akhirat kita. Dan yang ketiga, pekerja yang profesional yang baik itu dia mesti ada kemahiran untuk mengurus kerja dan pekerjanya. Kita tengok bagaimana Nabi SAW dia menyusun strategi sehingga membuka kota Madinah. Jadi maknanya kota Madinah tu dia bukan berjaya dibuka ting begitu seperti magic, tidak. Rasulullah dengan penuh strategi menyusun sehingga mana berlaku pembukaan Madinah. Menyusun panglima tentera dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Ingat kata pujangga ataupun di kalangan hukama, ahli-ahli bijak pandai mengatakan bahawa kebatilan yang terancang boleh mengalahkan kebenaran yang tidak terancang. Maknanya kita ni sebenarnya berada dalam kebenaran dah. Berada bersama dengan Al-Quran, dapat Islam. Tapi kalau kita tidak bijak merancang, maka kebatilan akan mengatasi kita. Sebab tu gunakan sebaik-baik kita sebagai seorang profesional merancang masa kita, merancang kehidupan kita dan juga mengurus kerja dan pekerja kita. Mungkin setakat dulu Tuan Jazmi. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz tadi memberi penekanan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang special. Jadi kita kena berikan masa yang special untuk Al-Quran. Jadi kena ada masa yang khas untuk Al-Quran. Bukannya Al-Quran ni bila kita ada masa. Kita kena beri masa untuk Al-Quran dan bukan Al-Quran ni bila kita ada masa. Jadi dalam kata mudahnya Ustaz ialah, Ustaz sebut 3 kemahiran tadi. Kemahiran mengurus masa, kemahiran merancang dan kemahiran mengurus kerja dan pekerja. Sebenarnya kemahiran ini bukan saja untuk Al-Quran tapi juga kemahiran ini diperlukan di tempat kerja. Maknanya kalaulah kita gagal mengurus masa kita berkaitan dengan Al-Quran, sah kita akan gagal ketiga-tiga di tempat kerja. Dalam kayu ukur apa sekalipun lah, produktiviti kita, kualiti kita, delivery kita, segala-galanya mungkin akan gagal juga kalau Al-Quran kita gagal berikan keutamaan dan prioriti dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Jelas, sangat jelas. Baik. Kita terus lagi Ustaz. Saya kembangkan dengan soalan yang seterusnya. Baik. Saya nak ceritakan ni Ustaz berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan mereka-mereka yang kononnya ahli Al-Quran. Ujian dan cabaran kepada ahli Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, ayat pertama, di penghujungnya Allah sebut bahawa Al-Quran itu adalah lam yaj'al lahu iwaja. Di mana Al-Quran itu pengajarannya, penerangannya tidak pernah bengkok. Okay? Tidak pernah bengkok sebab ianya adalah huda, petunjuk. Malangnya kita yang membaca, Muslim yang membaca ini, yang mengamalkannya dan bila sampai ke tempat kerja dalam menterjemah dalam bentuk muamalat kita jadi bengkok. Kita jadi bengkok. Al-Quran tak pernah bengkok, tapi kita yang jadi bengkok Ustaz. Al-Quran menceritakan bahawa bila kita berpuasa, kemudian akan jadi la'allakum tattaqun. Kita akan jadi seorang yang sangat God conscious. Kita akan jadi sangat peka dan sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita elak melakukan dosa. Solat pula, kalau kita melakukan solat di surah Al-Quran, kita melakukan solat, dia kata apa? Dia akan mencegah kita daripada melakukan fahsyat dan mungkar. Malangnya Ustaz, kita yang baca Al-Quran, kita mengamalkan puasa, tapi ketakwaan kita cuma di tikar sembahyang dari masjid saja Ustaz. Tapi bila tempat kerja, ketakwaan kita hilang. Kita melakukan solat, kan, dan kita tidak ajak untuk mengelakkan melakukan fahsyat dan mungkar. Tapi di tempat kerja lah, kadang-kadang berlakunya fahsyat mungkar di kalangan kita yang kononnya ahli Al-Quran. Apa contoh kemungkaran berlaku di tempat kerja Ustaz? Contohnya
Waktu semayang sengaja dipanjang-panjangkan atas dasar aku semayang apa? Doa apa? Kemudian overtime ditipu. Harta syarikat kadang-kadang dijadikan milik peribadi. Jadi mereka-mereka yang melihat, ini nampak macam orang baik, semayang tak pernah tinggal, Al-Qurannya bagus, kadang-kadang puasa sunat, tetapi akhlak di tempat kerjanya bengkok, Ustaz. Padahal Al-Quran menerangkan bahawa lam yaj'al lahu iwaja. So dekat mana silapnya, Ustaz? Di mana silapnya hingga ianya menjadi fitnah. Apa guna janggut tebal tapi penipu? Apa guna pakai jubah tapi berniaga, tapi tempat berniaga tu tak mencerminkan sebagai peniaga Muslim. Dia jadi fitnah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nauzubillah. Terima kasih Tuan Jazmi. Inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Ketika mana Al-Quran itu hanya sekadar dia melintas di lidah tetapi tidak singgah di hati dan dijemakan dengan tingkah laku. Mungkin dari sudut luaran kita nampak dia tu seorang yang hebat, tetapi dari sudut perilakunya bercanggah seperti mana dalam Al-Quran. Yang pertama, rakan-rakan, teman-teman, sedang penonton sekalian, kita kena tahu bahawa Al-Quran itu seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Haji Azmi tadi ialah hidayah. Hidayah tu jamak daripada perkataan Al-Huda. Al-Huda ni dia ada 5 makna, iaitu yang pertama petunjuk kemudahan. Yang kedua, solusi ataupun jalan keluar daripada segala persoalan. Yang ketiga, jalan untuk kelapangan, kemudahan. Yang keempat, petunjuk untuk menjadi seorang yang sukses, cemerlang, terbilang, profesional, petunjuk. Dan yang kelima, jalan kebahagiaan. Itu makna huda, seperti mana yang digariskan oleh para ulama. Jadi sepatutnya Al-Quran itu dia boleh mendidik, melahirkan manusia-manusia yang terbaik, tetapi seperti mana yang diceritakan oleh Tuan Haji Azmi tadi, di sebaliknya. Kenapa? Yang pertama, sebab tu pentingnya dalam Al-Quran itu ada tadabbur. Kita kena penghayatan Al-Quran. Lihat dan semai di dalam jiwa kita, kita kena faham semua apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Dan tujukan ayat itu kepada diri kita. Sebab tu rakan-rakan saya minta tolong untuk beri sedikit masa terhadap tadabbur Al-Quran. Baca terjemahan dia, baca tafsir dia, dan tujukan ayat itu kepada diri kita. Dan ingat, apabila kita dah menunjukkan ayat tersebut pada diri kita, lantas kita kena jelmakan dalam tingkah laku kita. Ramai orang yang cakap pandai, saya pun takut sangat cerita benda ni sebab mungkin saya adalah di kalangan orang-orang tersebut, na'udzubillah, tapi kita mohon mudah-mudahan Allah selamatkan kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman keras kepada mereka-mereka yang cakap pandai tapi tidak melakukan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi masalah yang berlaku ni kerana kurang dan tidak mengamalkan ataupun tidak mengaplikasikan isi kandung Al-Quran, dan kerana kurang dan tidak takutnya mereka terhadap hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana kisah waraknya yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz di tempoh usia pemerintahan dia yang singkat, mungkin 2 tahun lebih je, lebih kurang dalam 30 bulan gitu. Tetapi dia telah berjaya mengubah landscape negara ke arah yang lebih baik. Sehingga mana diceritakan dalam Umar Abdul Aziz ni dia ada 2 pelita. Kan, 2 pelita. Tengok bagaimana waraknya dia ketika dia menguruskan urusan negara, dia akan hidupkan pelita milik negara. Dan ketika mana dia menguruskan kehidupan peribadi dia, maka ketika itu dia akan menyalakan, memadamkan pelita negara dan menyalakan pelita milik peribadinya. Sehingga mana ada seorang datang menziarahinya, ketika orang tu datang ziarahi dia, dia mematikan pelita milik negara dan juga menyalakan pelita dirinya sendiri kerana takut menyalahgunakan. Begitu waraknya contoh Khalifah Umar Abdul Aziz yang diberikan kepada kita. Jadi rakan-rakan sekalian, sebab tu fitnah yang ketara di kalangan warga kerja Muslim hari ini yang seperti mana disebutkan, masa dihabiskan di surau konon-konon nak beramal ibadat, sedangkan dia tu curi masa, buang masa yang tak sepatutnya lah. Kemudian buat bisnes sampingan di waktu kerja, salah guna harta syarikat, kereta ke dan sebagainya lah, macam-macam milik syarikat menyalahgunakan, kemudian tipu overtime, datang lambat, balik awal,
lengah-lengahkan kerja supaya nanti boleh buat overtime, tipu cuti sakit, sedangkan semua yang dia menyalahgunakan perbuatan dia itu dibayar oleh majikan. Sesungguhnya ingat, ia mengandungi ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sepatutnya seorang Muslim yang baik, yang diberikan Al-Quran, dan Allah telah memberikan banyak amaran-amaran dan tegasan supaya menjaga integriti seorang yang amanah, seorang yang berdisiplin. Sepatutnya kita warga kerja kena lebih amanah dalam melakukan kerja-kerja harian kita dan juga kerja-kerja pejabat kita sebagainya lah. Mungkin itu yang dapat saya respon Tuan Haji. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran bukan sekadar terberhenti di bibir-bibir kita, di lidah kita, tapi dia kena sampai menerjemahkan kepribadian kita, sebab kita juga bukan jadi bertanggungjawabkan tentang hak Al-Quran sekadar dibaca, tapi juga tuntut Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, alhamdulillah. Jadi GPS kita Ustaz, iaitu garis panduan profesional Muslim, tadi kita dah bincang sampai ke peringkat ini, dan kita tak boleh menafikan bahawa Ustaz, apa sajalah yang berlaku pada ketika ini kena ada kesinambungannya pada masa akan datang. Ya, keluarga kita kena ada kesinambungannya untuk masa akan datang. Generasi kita sekarang kena ada kesinambungannya untuk masa akan datang. Al-Quran yang ada di dada-dada kita kena ada kesinambungannya di masa akan datang. Jadi kesinambungan itu Ustaz, jambatan itu tidak lain tak bukan kena ada pemimpin. Kita perlukan pemimpin yang boleh menciptakan kesinambungan untuk masa depan. Jadi kita perlukan pemimpin-pemimpin Muslim yang profesional, yang berintegriti tinggi, yang sangat mempunyai kompetensi yang tinggi, yang akhirnya diterjemahkan dalam bentuk orang memberi kepercayaan yang tinggi. Sepatutnya Muslim yang berpegang penuh pada Al-Quran dan juga diterjemah dalam bentuk perbuatan akhlaknya, sepatutnya itulah akhlak yang dicerminkan mereka di tempat kerja. Tapi, Ustaz, minta Ustaz tolong ceritakan bagaimana Al-Quran boleh menjadi huda, boleh menjadi penerang dan boleh menjadi furqan kepada pemimpin-pemimpin yang akan berlakunya kesinambungan generasi yang akan datang. Sebab kita perlukan pemimpin, bukan sekadar kita perlukan pemimpin saja, tapi kita perlukan pemimpin-pemimpin yang profesional, yang asasnya ialah daripada ajaran Al-Quran daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Azmi, rakan-rakan, senang penonton, teman-teman sekalian. Baik, seorang pemimpin Muslim yang profesional itu, dia mesti memiliki beberapa perkara. Cuma yang sempat saya kongsikan sini ialah 8 perkara. Bakinya itu siapa nak tambah-tambahlah. Okey. Seorang pemimpin Muslim yang profesional tu, yang pertama dia mesti memiliki produk yang istimewa. Apa produk kita hari ini? Allah bagi kita iman. Allah bagi kita Islam. Allah bagi kita takwa. Allah bagi kita Al-Quran. Maka iman, Islam dan ketakwaan itulah merupakan produk kita yang paling istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surah Al-Talaq ayat 2 dan ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maknanya dia beriman, dia tunduk, takut, patuh, taat kepada Allah, maka Allah akan buka segala jalan-jalan penyelesaian dan juga Allah akan berikan rezeki-rezeki yang tidak disangka kepada mereka. Jadi seorang pemimpin Muslim mesti ada iman, ada takwa dalam jiwa dia. Yang kedua, mereka mesti berfikir seperti seorang pemimpin. Jangan berfikir macam orang bawahan. Orang Islam ni mesti memimpin, dia mesti di atas. Allah bagi kita Al-Quran, Allah bagi kita Islam. Sebab tu Sayyidina Umar pernah kata, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah kerana Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Allah bagi kita Islam, kita kena rasa mulia, bangga. Allah mengajar kita berfikir seperti seorang pemimpin. Tengok surah Al-Furqan ayat 74. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ini imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Islam ajar kita menjadi seorang pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang pemimpin mesti berfikir dia tu seorang pemimpin. Jangan fikir nak jadi orang bawah saja. Orang Islam mesti memimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin yang profesional tu dia mesti berkongsi. Ada perkongsian nilai. Dan nilai yang perlu dia kongsikan itu ialah amanah, tanggungjawab.
Dia seorang yang bertanggungjawab berkaitan dengan hak-hak Allah. Dan dia juga bertanggungjawab terhadap hak-hak manusia. Sama ada dalam bentuk perbuatan, perkataan ataupun kepercayaan. Amanah itu sangat besar yang Allah berikan kepada seorang pemimpin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikul amanah itu kepada manusia. Kita hari ini yang sanggup memikul amanah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh sekiranya mereka mengkhianati amanah. Jadi laksanakan amanah kita kepada Allah, amanah kita sesama manusia dengan baik. Yang keempat, seorang pemimpin profesional itu mesti berinovasi dan berwawasan. Dia kena ada matlamat. Dan Islam ajar kita matlamat kita jangan pendek. Islam ajar kita matlamat kita jauh ke depan, kan? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Matlamat kita bukan di dunia kita terbaik dan juga di akhirat pun kita terbaik sampai ke akhirat, dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengajar pengajaran dalam kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang pemimpin dunia yang hebat. Dia menguasai timur dan barat. Jadi pengajaran tu bagaimana seorang pemimpin dia mesti ada inovasi dan dia mesti ada wawasan. Dia menyebarkan kuasanya bukan untuk menakluk semata-mata tetapi sebaran kuasanya adalah untuk menyampaikan dakwah dan Islam kepada seluruh manusia. Pemimpin mesti ada berfikiran seperti mana Zulkarnain, pemimpin yang hebat, kan? Dan yang kelima, seorang pemimpin profesional tu dia mesti mementingkan kualiti dan juga dia mesti ada jiwa keusahawanan. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang lebih baik amalannya? Jadi Allah ciptakan kematian, kehidupan sebab Allah nak tengok kita ni siapakah yang terbaik. Sebab tu kita kena buat sesuatu yang terbaik. Pentingkan kualiti. Buat yang terbaik ataupun boleh membawa maksud itqan. Yang keenam, seorang pemimpin yang profesional, dia tidak boleh berasa inferior ataupun rendah diri. Sebab Allah ajar. Dalam Al-Quran, Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 139, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, kata Allah. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan pula kamu bersedih. Padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Kita orang beriman. Allah dah bagi kita iman. Jangan rasa lemah, inferior, rendah diri. Bahkan kita kena rasa kuat dan bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita kepada Allah dan tugas kita kepada manusia. Dan yang ketujuh, seorang pemimpin tu dia mesti mampu untuk bekerja sama. Sebab Allah ajar kita dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan. Allah ajar pemimpin kena saling tolong-menolong, bantu-membantu. Jangan kita tekan orang tetapi kita bantu untuk naikkan umat Islam. Dan yang ke-8 yang terakhir yang boleh saya kongsikan pada petang ni, seorang pemimpin dia mesti ada minda untuk membina pelapis ataupun pemimpin-pemimpin baru. Allah juga ajar dalam surah Al-Kahfi ayat 13 tentang pemuda-pemuda Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad cerita dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melatih dan melahirkan generasi pelapis-pelapis muda. Ramai di kalangan generasi-generasi yang dilatih oleh Rasulullah di kalangan muda, terutamanya Usamah bin Zaid memimpin tentera ketika berusia 18 tahun. Nabi hantar dia memimpin tentera untuk pergi ke Rom. Bagaimana Abdullah bin Abbas, dia tu lahir 3 tahun sebelum hijrah tetapi dia tu menjadi pemimpin yang sangat disegani oleh di kalangan para sahabat yang lebih besar. Sehingga mana di kalangan sahabat yang besar yang lebih tua berusia pun banyak menuntut dengan beliau Abdullah bin Abbas. Dan juga bagaimana Sayyidina Ali yang ketika berusia 19 tahun, kan Nabi berikan kepercayaan kepada dia untuk menggantikan tempat tidurnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah.
Begitu juga lah, itulah bagaimana situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan pemimpin muda. Sebab tu anak-anak muda kita harus diberikan tumpuan, perhatian, melatih mereka menjadi seorang pelapis menggantikan pemimpin-pemimpin hari ini. Sesungguhnya kejayaan sebuah negara, kejayaan umat bergantung kepada pemuda-pemuda negara tersebut. Jadi mudah-mudahan itulah sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan pemimpin profesional yang mesti memiliki 8 item tersebut, dan mungkin ada lebih lagi boleh ditambah. Kalau Haji Azmi nak tambah silakan. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan. Mohon ampun siap. Alhamdulillah Ustaz. Jadi tadi bila Ustaz sebut pemimpin Muslim kena berani dan bersedia untuk membangunkan anak buah dia, sebab berlaku Ustaz dalam kami nampak dengan mata kasar kami sendiri dalam banyak organisasi di mana pemimpin Muslim sekarang ni dia takut untuk membangunkan anak buah dia. Dia tak nak anak buah dia jadi lagi pandai daripada dia. Dia tak nak nanti anak buah dia atau nanti jadi besar pangkat daripada dia. Nanti dia tak ada kehilangan pangkat ataupun tak ada kerja nak kena buat. Dia takut untuk memberikan kuasa yang lebih kepada anak buah dia sebab takut nanti dia sendiri akan hilang kuasa. Ini adalah satu wabak yang akan menyekat perkembangan generasi ke depan, Ustaz. Sebab saya tertarik antara pemimpin agung selepas Rasulullah SAW ialah kita boleh nafikan pemimpin yang sangat berwawasan, pemimpin yang sangat berkarisma, pemimpin yang sangat berinovasi ialah tak bukan iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia sangat banyak melakukan reka cipta yang mungkin tidak ada keperluan zaman Rasulullah, tapi di zaman beliau dan beliau punya wawasan jauh ke depan dan banyak reka cipta oleh Umar. Dan antara satu tagline yang Umar radhiyallahu anhu gunakan dalam bermusyarat, dia menjemput para pemuda, jitu bil ghilman. Dia jemput pemuda-pemuda untuk sama-sama bagi idea untuk fikir bagaimana ke depan. Sebab zaman sekarang 100% milik kita semua. Golongan tua, golongan pertengahan, golongan kanak-kanak. Tetapi masa depan adalah 100% bukan milik kita, tapi milik golongan yang muda ini. Jadi kita kena buka, kena biarkan pucuk-pucuk baru ini terus timbul, dan kita perlukan pemimpin Muslim yang berani. Jadi Ustaz juga tadi sebut berlaku ihsan. Sebab tu dalam Al-Quran Al-Baqarah sebut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin, maknanya Allah akan bersama-sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Kalau Allah adalah bersama-sama, apa lagi yang boleh menghalang kita? Sebab Allah bersama kita dengan keredaannya dan keberkatannya, insya-Allah. Ustaz, waktu masa kita dah habis ni, tapi saya ada satu soalan. Daripada rakan yang hantar WhatsApp, saya ada satu soalan. Ni kira soalan bonus lah. Sebab tadi Ustaz ada sebut Al-Quran tu ada 6 hak. Imani, baca, tadabbur, hafal, amalkan dan juga mengajarkannya. So dari konteks mengajar Al-Quran di tempat kerja, kan, di tempat kerja, di bahagian korporat ke atau di mana-mana ke, tak ramai ustaz. Kadang-kadang itulah bos, itulah ketua dan itulah yang nak mengajar Al-Quran. Tetapi yang nak mengajar Al-Quran itu pula, dia tidak punya asas Al-Quran yang kukuh. Jadi ustaz, bagaimana? Ini soalan dia. Bagaimana saya nak mengajarkan isi kandungan Al-Quran di tempat kerja, tetapi saya ni bukan ustaz dan saya ni sendiri tidak memahami begitu detail berkaitan dengan ayat Al-Quran. Tapi bagaimana nak mengajar pengajar Al-Quran itu di tempat kerja supaya Al-Quran itu dapat diajarkan untuk memenuhkan tuntutan yang terakhir yang ketujuh tadi. Silakan Ustaz, itu soalan dia. Terima kasih Tuan Yazmi. Ini soalan cukup mas, soalan tambahan ya. Yang pertama, dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, menunjukkan apa yang kita dapat kebaikan daripada agama, daripada Islam, daripada Rasulullah, maka kita kena sampaikan. Begitulah keadaannya Al-Quran. Kita dapat Al-Quran, mana yang kita dapat, maka kita kena sampaikan. Jadi kita menyampaikan apa yang kita tahu sahaja. Bakinya jangan kita memandai-mandai. Sebab tu banyak perkara kita boleh mengajar, kita boleh ajar anak kita yang masih kecil sampai satu peringkat kita dah tak boleh nak ajar dia. Itu sahaja tahap ilmu kita boleh sampaikan, ajak ataupun bawa dia ke ustaz yang lain. Kemudian mengajar Al-Quran ni, mengajar kebaikan, dia bukan sekadar mengajar macam kita mengajar baca Al-Quran begitu. Tetapi kita boleh ajarkan Al-Quran itu dengan tingkah laku kita. Sebab Al-Quran itu dia akan dijelmakan dengan tingkah laku kan. Seperti mana Rasulullah, dia sahabat tanya bagaimanakah akhlak Rasulullah.
Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Maknanya kita boleh mengajar manusia Al-Quran dengan akhlak. Jadi kalau orang tanya apa tu perbuatan-perbuatan kita beritahu inilah yang diajarkan dan disuruh oleh Al-Quran. Dan maknanya kita baki daripada apa yang kita tidak dapat sampaikan, yang kita tidak tahu, maka kita kena berterus terang bahawa wallahu alam, kita tak tahu, maka kita kena serahkan kepada orang yang lebih mengetahui. Sebab saya lihat fenomena hari ini, musim Ramadan ni banyak orang buat kelas mengaji online, dan saya melihat guru-guru mengajarnya, alhamdulillah semangat mereka nak mengajar tu bagus, tapi ada beberapa perkara yang mereka tak jelas, tapi mereka cuba untuk sampaikan juga, akhirnya yang mereka sampaikan itu ialah benda yang salah lah. Bagi saya salah. Jadi sepatutnya kita kena ada rasa, kalau tak tahu cakap tak tahu, tapi kalau tahu kena sampaikan walaupun sedikit ilmu yang kita ada. Mungkin itulah Tuan Jazmi. Alhamdulillah, kena sampaikan walaupun sedikit. Jangan dibiarkan ilmu Al-Quran tu dari segi practicality dan sebagainya dibiarkan kosong sahaja. Sekurang-kurangnya bila staff kita buat benda yang baik, kita katakan ini dia tuntutan Al-Quran. Kalau dia buat silap, kita bukan cakap dia melanggar polisi syarikat saja. Dia bukan sekadar mengatakan ini tidak dikenakan pelanggan, tapi cakap ini adalah telah melanggar akhlak yang dituntut daripada Al-Quran. Itu kita dekatkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya rasa pengisian pada petang ini sebenarnya banyak lagi boleh kita bincang, tapi masa tu cepat sangat. Ini benar 1 jam dah. Kan? Itulah. Boleh, kalau boleh lepas tarawih nak sambung lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita patah balik kepada ayat yang mula-mula kita sebut tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 benda saja GPS ni. GPS Al-Quran ni pertama ialah petunjuk. Kedua, bayinat sebagai penerang, memberi penerangan. Dan ketiga adalah yang boleh membeza untuk kita buat keputusan. Sama juga Waze yang kita gunakan, Google Map yang kita gunakan. Ia sebenarnya memberi petunjuk, kemudian memberikan penjelasan pada kita. Dan akhirnya memudahkan kita untuk buat keputusan. Jalan mana kita nak gunakan, mana ada tol, mana tak ada tol, mana yang jam, tak ada jam. So kalau itu yang kita nampak depan mata kita, kita guna hari-hari, apalah juga Al-Quran yang jadi huda, yang jadi bayinat dan juga jadi furqan untuk kehidupan kita. Jadi ada tiga langkah yang kita bincang pada hari ini Ustaz. Pertama, langkah permulaan. Bagi mereka yang nak mula berjinak-jinak dengan Al-Quran, dalam kesibukan mereka dengan tanggungjawab mereka yang pelbagai, dengan kelemahan mereka masing-masing yang ada, Al-Quran itu walaupun jangan dipandang dari segi beratnya, tapi dipandang dari segi ringannya, bagaimana kita boleh mula mengamalkannya. Dan istiqamah. Peringkat kedua adalah peringkat kita membangunkan lagi ilmu, amalan kita, supaya ianya sebati dengan jiwa kita dan ianya menjadi amalan seharian kita, ia menjadi budaya di tempat kerja kita. Dan yang akhir sekali, Al-Quran menjadi GPS bukan saja untuk kehidupan kita sekarang, tetapi juga kehidupan kita dan juga generasi yang akan datang, yang mana semuanya akan itu menjadi jambatan mazra'atul akhirah, jadi jambatan kepada, jadi ladang kepada kita di akhirat nanti kemudian hari insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas sesi pengisian yang cukup bermakna pada petang ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki dan ada ruang yang dan kesempatan yang lain. InsyaAllah kita akan sekali lagi berkeudara untuk topik-topik lain yang lebih mencabar lagi. Saya rasa mungkin topik ini sebagai pemanas saja Ustaz. Saya rasa kemampuan Ustaz, pendedahan Ustaz dan pengalaman Ustaz mampu untuk mengupah benda yang jauh lebih mencabar daripada ini. InsyaAllah kita akan aturkan kesempatan yang lain pula insyaAllah. So bagi mewakili LHI Consulting, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Jeff Muhammad Rizal Sabran atas kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton yang bertuah sekalian yang mengikuti sama ada melalui FB LHI Consulting ataupun sama ada melalui FB Ustaz Muhammad Rizal sendiri, tolong like sesi kita pada hari ini. Semoga Allah berikan kita keberkatan. Semoga Allah berikan kita kerahmatan dalam sesi kita petang ini, dan saya doakan untuk kita semua Ustaz, termasuk Ustaz dan keluarga, semoga Allah berikan kita kekuatan, kesihatan dan lebih-lebih lagi istiqamah di sepanjang bulan Ramadan ini, di mana kita dah mula melangkah pada separuh masa kedua dah. Okey, bermula pada hari esok kita masuk melangkah pada separuh masa kedua, dan kita nak melipat kali gandakan lagi kita punya amalan, nak melipat kali gandakan lagi bacaan Al-Quran kita. Ya, sepatutnya hari ini kita dah masuk ke juzuk yang ke sekurang-kurang juzuk 14 dah. Ada yang terangkat-rangkat lagi juzuk 7. Tak apalah, yang penting dah bermula.
Kan? Bukan kita nak tengok bila kita habis. Yang pentingnya kita dah bermula dan kita teruskan istiqamah itu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairal jazak daripada saya. Saya ucapkan terima kasih dan apa kesalahan semua kita mohon ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.